أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الله الكريم أما بعد. Bacaan hadis dari kitab Fadilat Amal oleh Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih. Bacaan hadis daripada kitab Fadilat Amal oleh Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih. Fadilat zikir ataupun kelebihan zikir. Bab kedua iaitu kelebihan kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada yang baru join. Okay, hari ini kita akan sambung bacaan hadis. Kelebihan zikir. Kelebihan zikir. Zikir bab 2. Bab 2 iaitu bab tentang kelebihan kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau kalimah ni dipanggil juga dengan nama kalimah tauhid. Kalimah tauhid. Kalimah tauhid. Okey, sebelum kita baca hadis tentang kalimah tauhid ni, terlebih dahulu kita baca dulu umul kitab iaitu surah Fatihah insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita hadiahkan pahala bacaan Fatihah tadi kepada kedua ibu bapa kita, pasangan kita, suami ataupun isteri, anak-anak, adik-adik, saudara mara dan seluruh umat muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. User 4096241. Terima kasih join. Terima kasih join live pakcik malam ni. Anak orang lah. Betul-betul. Waalaikumsalam. Kita semua anak orang. Betul-betul. Kita semua anak orang. Pakcik pun anak bapak. Anak bapak, anak mak. Kita kan walaupun dah berumur macam pakcik, dah umur 50. Nak masuk 6 series tahun depan masuk 6 series. Tahun lepas 60 tahun kalau umur dah 60 tahun hospital tak nak terima. Bukan masalah tak nak terima bila kata asyik. Dia tak nak terima kalau datang untuk menziarah pesakit tak boleh. Ada halang. Ada halang. Risiko tinggi lah. Misalnya tambah takut ni. Takutnya lah. Kita pula dapat penyakit. Memang ada kekangan. Kekangan. Itu menunjukkan bila ada berumur ni kan banyak benda kita tak boleh buat. Kan? Kalau kita menziarah orang sakit kan. Kalau orang sakit ni kan banyak pahala kan. Rahmat orang ziarah ni memang dituntut dituntut kita ni ziarah kan. Pahala dia besar ziarah orang sakit. Tapi bila mai umur 60 memang hospital ni lah, hospital kerajaan lah. Kalau hospital swasta no problem. Hospital ni no problem. Hospital kerajaan tak boleh. Dulu pakcik terkejut juga masa ni kan. Ingat sebab PKP tak boleh masuk. Rupanya dia tanya umur pakcik berapa. Pakcik kata 59. Boleh masuk. Rupanya kalau umur 60 tak boleh masuk jumpa ni pesakit. Memang ni. Tambah masa tu COVID kan. Masa tu COVID. Dia jaga betul. Orang yang risiko tinggi. Macam pakcik kalau risiko tinggi kan. Umur 60. Nak 60. Jadi tak boleh. Tak boleh masuk. Tapi alhamdulillah itu 59. Tahun depan baru 60. 6 series Allah. Nabi kata ada lagi 3 tahun umur umat Nabi SAW 63. 63 sebenarnya bukan masih. Masih. Kalau masih dia lambat. Dia lama kan. Dalam 1 tahun tu dia ada sampai berapa hari kan. Tapi dalam hijrah, kalender hijrah cuma 29 hari tiap bulan 29 hari. Jadi bayangkan kita kena setiap tahun kena tambah 10 hari 10 ke 12. Setiap tahun
kita kena minus lagi lebih kurang 10 ke 12 hari tu. Tak sebelah. Jadi bayangkan walaupun makcik kata umur sekarang ikut Masihi kan. Ikut Masihi adalah 60, belum 60 lagi. Rupanya kalau ikut hijrah dah 60 lebih lah. Dah kalau nak ikut dah habis lah umur. Kalau ikut lah kan. Sebab Rasulullah SAW kata umur umatku ni di sekitar 63. Tapi pakcik dapat bonus lah. Dapat bonus masih hidup lagi lah. Sebenarnya bukan 63 sekarang. Kalau nak kira-kira 65 dah kot. Oh Allah no. Kena banyak ni. Kena banyak buat amalan. Moga pakcik buat amalan kan ulama beritahu, tok guru beritahu, amalan yang boleh buat sekarang lah, macam sekarang pakcik umur dah 60, tak tahu wallah alam. Esok ada lagi tak ada wallah alam lah. Kena ingat mati selalu lah macam pakcik ni. Orang muda pun kena ingat macam tu kan. Tapi kalau ikut hukum adat kan, hukum adat memang orang yang dah hujung-hujung tu banyak yang akan sayonara noh. Sayonara. Orang muda ni dia inilah kalau hukum adat noh. Tapi kalau hukum akal kita kena terima, nak tak terima kita kena terima walaupun kita umur muda kan. Kalau ditetapkan ajar dah sampai, walaupun muda dia akan meninggal. Jadi sama aje lah. Sama. Umur dah berumur ke ataupun masih muda pun, kalau hukum akal ni inilah hukum akal berteraskan syariat. Hukum Allah. Hukum Allah. Kan? Itu dinamakan hukum akal. Kalau hukum adat ni hukum logik. Logik. Bila dah tua baru mati. Kalau muda ni kan orang kata tak ada sebab nak boleh menyebabkan kematian lah kan. Tak ada penyakit, sihat, tubuh badan lah. Tapi kalau hukum akal dia akan base pada syariat. Walaupun muda sihat macam mana pun, kalau sampai ajal dia mesti dapat sakit. Orang kata heart attack. Selalu kalau orang muda padahal dia sihat. Lepas tu bila dia mati mengejut, lalas doktor akan status itu mati di heart attack. Heart attack. Sebab heart attack lah kan. Sebab disentak kita punya nyawa kan, tak boleh nafas. Semua orang akan mati tak boleh bernafas kan. Memang ni lah logik kalau kata. Kalau kita bagi reason diserang sakit jantung. Sebab tak boleh nak nafas kan. Bila Allah tarik nyawa tu memang tak boleh nak nafas. Udara pun tak boleh nak sedut lah. Pakcik pernah alami dengan seorang pakcik punya customer kan. Pakcik punya pesakit dia Wallahualam tak tahu. Masa tu dia punya oksigen kurang. Tak tahu dia macam orang COVID. Masa tu tak COVID. Ada COVID ke? Masa tu baru lepas daripada COVID. COVID wallahualam. Tapi bukan COVID lah. Dia sakit paru-paru. Allah, dia nafas macam nafas ikan. Nyawa-nyawa ikan. Macam kita sedut oksigen. Kita rasa lega kan. Tapi kalau orang yang ada sakit penat kan, ada asma, susah nak masuk udara tu. Udara masuk. Tapi kan dalam paru-paru tu oksigen tak boleh nak diproses. Macam oksigen tak dapat, macam sesak nafas. Orang yang ada sakit asma kan, asma dapat tahu nyawa tu macam mana. Pernafasan tu kalau macam tak boleh nak nafas macam jadi memang kalau orang muda pun, kalau doktor dia akan dia kena cari reason lah kan, mati sebab apa kan. Jarang lah orang kata doktor kata pemuda ni mati sebab muda kan. Selalu kalau dia kata kalau sakit tua okey. Sakit tua okey kan. Sakit tua. Kalau ikut kalau sakit tua pun sakit tak boleh nak nyawa kan. Heart attack kan, selalu heart attack. Tapi itu kita kena memang doktor kena cari reason lah. Nak beza, kadang-kadang orang kena bunuh kan, jadi nak kena postmortem, nak kena check sama ada mati dalam keadaan tiada ada kes jenayah macam tu.
Allah alam. Tapi kalau hukum akal macam dia kata, nak tak nak kita kena terima walaupun muda, walaupun tua, kan kalau sampai aja akan kembali ke rahmatullah. Allah akan ambil lah. Allah akan ambil. Tapi kalau hukum adat kan, itu bezanya hukum adat dengan hukum akal. Hukum adat ni ke logik kita lah. Logik kita. Tua baru mati, muda inilah possibility nak mati tu kurang. Wallahu a'lam bissawab. Pak cik cakap pasal mati, siapa pak cik datang tengok turun. Tengok ni. Tu kadang-kadang bila cakap teringat mati lah. Teringat mati. Sebab apa? Umur dah. Bila dah berumur tu apa, pada orang yang apa Allah buat kita jadi lemah kan. Itu hikmahnya bila dah berumur kan, Allah tarik semua nikmat. Pakcik pengalaman bukan nak cakap ni lah, bukan pengalaman pakcik noh, pengalaman cik. Masa muda macam-macam kita boleh buat noh. Masa muda kita ni kan. Nak cari rezeki kan untuk masa depan kan. Masa ni kita kena pulun kan, selalu orang akan cakap yang tu. Tapi dalam masa pulun-pulun tu kita kalau boleh kita buat sekali dengan amalan supaya kan dua-dua parallel. Jangan tunggu dah kita berumur baru kita nak rush dapatkan amalan tu lah. Jadi nanti kita ni lah, kita takut struggle lah, kita struggle. Struggle. Biar kita daripada muda kan, sikit-sikit kan, kita kumpulkan amalan. Sambil cari harta kan. Itu daripada pengalaman lah kan. Tapi itulah selalu bila kita masa tengah sihat kita tak terfikir. Sebab apa? Sebab kita tak fikir kita akan mati. Bila dah berumur macam sekarang baru kan duduk sana tengok kawan kecil kan, kawan-kawan kecil banyak dah mati kan, banyak dah meninggal seorang pakcik teringat masa zaman dulu kan ada orang jual ayam kan, ada ayam dia buh dalam satu sangkak macam berbentuk UFO punya sangkak. Sangkak. Ada atas tu dia ada penutup. Nak basikal. Kadang-kadang pakcik, kadang-kadang orang Chinese pun ada. Ada Chinese jual ayam hidup. ayam hidup. Kita sekarang ayam hidup jarang kita jumpa lagi. Tapi di Jepun ayam hidup susah nak jumpa. Kalau kita tanya orang muda kan, dia orang ayam tak, kalau dibelah pun dibelah di ladang, dia orang tak nampak macam ayam macam kita lah. Kita masih ada lagi kampung-kampung tengok ayam kan. Orang tangkap ayam sembelih kan. Tapi kalau di Jepun, dia orang yang mana dekat bandar, dia tak pernah tengok ayam hidup lah. Ayam hidup. Dengar ayam berkokok pun tak ada. Kokok tak nak. Susah sikit lah kalau nak bangun subuh. Susah sikit lah. Sebab subuh tu memang ayam ni memang dia ni tukar azan lah. Memang tukar azan. Allah bagi keistimewaan untuk dakwah. Binatang pun dakwah. Pagi-pagi subuh kan. Dia bang. Bang cara dia bang Allah kan. So kita bangun subuh. Subuh tu setiap makhluk ni kan. Setiap makhluk ciptaan Allah SWT semua untuk kita. Semua nak mudahkan kita ni. Kita bangun. Jadi di situ saja kita dah nampak lah pencipta yang dikatakan pencipta yang sebenar, yang dikatakan Tuhan yang sebenar adalah Tuhan yang dah cipta segala-galanya untuk kemudahan kita. Kan? Untuk kita bangun pagi, Allah cipta satu ayam. Satu haiwan nama ayam. Bila subuh kok terima kasih. Live on air. Terima kasih ni Lady Bug bagi live on air. Terima kasih banyak-banyak. Semoga ada murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan, diberi syurga. Nampak ayam pun Allah cipta untuk kita. Pagi-pagi dia ada kokok. Bangun pagi kena translate bangun pagi. Tu Allah sayang pada kita sebenarnya. Allah bagi satu lagi, Allah bagi bulan, bintang, matahari semua untuk memudahkan kita untuk set satu waktu. Itulah Tuhan yang sebenarnya kan. Kalau
Sebab apa? Tuhan suruh kita semayang, kan? Bila Tuhan suruh kita semayang, Tuhan suruh set kita semayang apa 2 bahagian siang, 2 bahagian malam, kan? Dan sebelah malam, kan? Jadi Allah ciptakan bulan dan matahari. Jadi memang proof lah, Allah itu adalah Tuhan yang sebenar. Itu yang kita nak beritahu, kan? Nak beritahu, kan? Kalau agama-agama lain tak ada semayang ikut dannya, kan? Maaf makcik kata memang betul. Ya? Tanyalah siapa-siapa. Ya? Dia tak ada waktu-waktu. Tapi Allah bagi specified. Orang Islam nak semayang subuh sekian ni, waktu ni. Matahari naik, ya. Matahari sebelum naik tu nampak mega merah, kan? Mega merah sampai cuih naik ni. Habis, kan? Lepas tu dah naik. Masa tu tak ada semayang lagi. Lepas tu tergelincir sikit. Kepala kita macam ni. Matahari naik. Cuih sikit. Ada satu ni. Tercetus. Terkeluar sikit cahaya daripada tengah ni kepala. Masuk waktu zuhur. Dan then nak jalan. Cuih panjang. Kita punya diri ni. Kita punya bayang tu terpanjang daripada kita ni. Dah masuk asar. Nampak tak? Perfect. Allah, haribah. Terima kasih bagi gift. Topi Mr. Potato pula. Terima kasih. Siapa bagi? Cik tak perasan. Terima kasih pada yang bagi gift. Nampak bila nampak kita contohnya pakcik orang nak buat satu kereta, kan? Pakcik nak buat satu kereta, pakcik akan study apa yang perlu untuk satu kereta ni, kan? Semua ni mesti dalam pengetahuan pakcik, kan? Pakcik pencipta kereta, kan? Pencipta kereta. Seorang pencipta kereta. Bukan Ford lah. Bukan Ford. Cik Murad. Kan? Satu kereta nama jenama Cik Murad. Pakcik kaji and then pakcik buat spek. Kan? Jadi pakcik beritahu kat orang, kalau nak kereta dia kena macam ni. Sama juga. Allah ciptakan bulan, matahari semua, kan? And then Allah kata kamu kena semayang macam ni. Nampak tak? Pencipta dia akan create satu benda untuk memudahkan orang makhluk yang diciptanya. Jadi memang proof lah. Memang proof. Bulan, matahari semua dicipta untuk kita semayang. Semayang. Dan Allah suruh semayang seperti yang dalam Al-Quran ni. Jadi macam mana nak semayang, kita tanya macam mana nak semayang ni, waktu-waktu macam mana nak tetap. Dalam Quran kan suruh ayat sunat Allah buat ni. Jadi memang ni menunjukkan satu lagi, membuktikan bulan, matahari itu semua dicipta oleh Allah SWT. Maknanya dia Allah, kan? Ada setengah orang kata Allah ada ke? Is Allah exist? Ada orang tanya, adakah Allah itu wujud? Wujudlah, kan? Macam pakcik buat kereta brand Murad tadi, kan? Takkan terus kereta tu keluar macam tu saja, kan? Mercedes mesti ada Mr. Mercedes dia, kan? Mr. Mercedes yang sahabat pakcik kata, kan? Ada yang orang nama Mercedes cipta. Macam kereta Ford tu mesti ada Mr. Ford yang cipta, kan? Honda tak tahu. Honda. Tapi ada satu orang yang cipta lah, kan? Jadi itu buktinya Allah itu wujud. Allah itu wujud. Kalau kita ni tak wujud, alam ni tak wujud, nescaya Allah pun tak wujud, kan? Dan kalau Allah kalau kita dicipta oleh Allah SWT, kan? Kita dicipta oleh Allah SWT. Allah siapa boleh cipta, kan? Allah baru ni Jumaat belajar tentang usuluddin. Ustaz tu bagi tahu kita Allah cipta. Allah siapa cipta lah? Allah pening kepala. Allah pening kepala. Katalah Allah ada yang mencipta Allah, jadi Allah ni macam kita juga. Betul tak? Betul tak? Sama. 2 kali 5 kali 2, kan? Sama juga. Selagi kita ada ingat Allah tu ada yang mencipta kita ni, dicipta dengan lain, maknanya sama macam kita, satu geng. Jadi kita kena yakin Allah ni dia tak sama macam kita. Baru kita hukum akal orang yang cerdik, orang yang diberi akal
baru orang kata dia punya apa kata, dia punya pemikiran matang lah. Pemikiran matang. Kalau tidak dia duduk fikir kita Allah cipta. Allah siapa pula cipta kan? Kalau duk fikir, duk pusing makna dia punya pemikiran limited. Duk pusing macam tu. Dia tak boleh nak kembang. Dia tak boleh kembang. Ya. Kalau kita masih duk anggap Allah Tuhan yang cipta kita tu juga dicipta oleh satu benda yang lain, makna dia itu bukan Tuhan. Itu macam kita juga, makhluk. Makhluk. Tuhan tu siapa dia? Allah tu lah. Tuhan tu dia tak sama macam kita. Maknanya dia tak ada permulaan, dia tak ada pengakhir, dia tak ada starting, dia tak ada ending. Kalau macam tu boleh terima. Kalau macam tu boleh terima. Kan? Kalau apa yang mencipta kita pun dicipta oleh satu benda yang lain, makna dia lebih kurang macam kita lah. Power tak lebih kurang lemah macam kita juga. Jadi kita kena belajar bab usuluddin lah. Sebab nak mengenal Tuhan ni, kita kena dapat satu ilmu yang luar daripada kita punya hukum adat kita. Hukum adat. Kita kena guna hukum akal. Hukum akal. Dulu pakcik terbalik. Kalau hukum akal ni kepalanya akal kan tak? Hukum akal ni hukum yang mengikut hadis dengan Al-Quran. Kan? Contohnya Allah tak sama macam kita nah. Akal, kalau hukum akal yang waras akan menerima Allah tu dia tak sama dengan orang lain. Kalau kita hukum adat, kita akan fikir macam ni lah. Macam tadi lah kan. Kita guna kita punya pemikiran sendiri tanpa base pada Al-Quran dengan hadis. Hukum akal kita kena base pada hadis dengan Al-Quran. Allah tu wujud. Buktinya kalau hukum akal, hukum ni kan, hukum adat, buktinya alam ini lah. Dan hukum akal ni macam mana? Hukum akal yang nak menerima Allah tu tak sama dengan makhluk, kita kena dalilnya dia dalam Al-Quran dan daripada Nabi SAW sabda itu. Tapi yang tu kalau nak tahu lebih lanjut, kita kena ni lah, belajar usuluddin lah, mengenal Allah. Kita kena mengenal Allah dulu, baru kita bila kita belajar usuluddin kan, sifat-sifat Allah SWT, kita jangan belajar ni zat Allah macam jirim, macam kita kan, ada tangan, ada hidung, ada mata kan. Kita jangan fikir Tuhan ni macam mana ada mata ke, ada ni kan. Kata melihat tapi macam kita mata Allah kan. Auzubillah. Bukan macam tu. Jadi syirik kita. Kan? Tuhan ada tangan tak? Dalam Quran kata ada tangan. Kan? Tuhan duduk tak di arasy Allah. Orang yang duduk tu tak semestinya dia duduk. Macam kita. Ni pilihan raya PRU nanti kan. Jom kita pergi ke Putrajaya. Tahun ni kita akan dapat Putrajaya. Bukan kita pergi ke Putrajaya, kita akan duduk di Putrajaya. Bukan masalah kita duduk di Putrajaya atau pergi ke Putrajaya macam kita pakcik. Pakcik pun kalau macam tu pakcik nak pergi Putrajaya esok. Tak makna dia Putrajaya, makna dia kita dapat Putrajaya tu, duduk di arasy Allah SWT, maknanya kita merintah, mentadbir alam. Yang dikatakan duduk di arasy Allah SWT. Duduk di arasy maknanya kalau orang yang betul-betul faham, orang ulama yang betul tahu tentang Al-Quran, bukan setakat tahu bahasa Arab saja. Bukan tahu setakat bahasa Arab, malah tahu 15 jurus ilmu. Nak tafsir tu Al-Quran tu. Bukan calang-calang orang kalau nak jadi pentafsir tu kan. Ibn Khatir semua tu bukan calang-calang orang tu. Dia kena faham bahasa Arab, nahwu, suruh macam-macam, nahwu lah, qiraat, akidah, macam-macam. 15 jurus baru boleh dipanggil sebagai pentafsir Al-Quran. Kita setakat tahu bahasa Arab, master dalam bahasa Arab, dapat honors ke apa kan dalam ni kan,
peringkat tinggi di universiti kan. Bahasa Arab saya tak boleh. Dia tak boleh. Kalau kita, aku tahu bahasa Arab, lepas tu, aku nak baca-baca, aku nak tafsir. Tak boleh. Nabi SAW kata, salah. Kita, walaupun tafsiran dia betul, tapi dia memang orang kata, adalah satu kesalahan. Kesalahan kita menafsir ikut cara kita. Kita kena refer pada pentafsir. Pentafsir yang ada 15 jurus ilmu tu. Bayang. Bukan calang-calang, bukan calang-calang orang untuk jadi pentafsir Al-Quran. Sebab beliau kena tahu yang pentafsir kena tahu hadis, kena tahu hadis, ayat Quran yang mana yang telah dimansuhkan, telah diganti dengan yang baru, override, semua kena tahu tu. Dan kena tahu ayat Al-Quran tu bila diturunkan, sebab nak tahu kan bila yang mana satu hukum yang terbatal kan. Kan. Jadi kalau kita setakat tahu bahasa Arab, sebab Al-Quran ni memang dalam bahasa Arab, kita tak boleh kata tentang saya tahu bahasa Arab, saya boleh terjemah. Tu bahaya tu kalau kita terjemah ikut cara kita kan. Dia kena tahu banyak ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Kita tak habis baca hadis baru mukadimah. Apa pun sebelum sebelum pak cik baca hadis, kita mulakan ni pak cik ucapkan selamat Maulidur Rasul esok Maulid Nabi kita satu orang satu hari yang sangat besar bagi kita, di mana dunia ni turunnya rahmat yang sangat besar, rahmatul alamin, dengan lahirnya seorang yang sangat dikasihi oleh Allah SWT, orang yang sangat dikasihi dalam segala makhluk, alam ni, cakrawala ni kan, yang paling dikasihi, seorang yang sangat dimuliakan dan disayangi kan, dikasihi oleh Allah SWT, itu Nabi SAW. Jadi alhamdulillah kita kena bersyukur kan, dengan lahirnya Nabi SAW kita akan dapat rahmat, salah satu rahmat yang sangat besar kan, iaitu syafaat di akhirat nanti. Jadi itu pentingnya kita kena tahu apa yang Nabi SAW ni sabda untuk keselamatan kita. Nabi SAW, apa yang Nabi SAW sabda tu untuk kepentingan kita, untuk kita punya kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan di dunia saja, di akhirat nanti, terutamanya di akhirat. Jadi itulah tujuan kita ni. Kita kalau boleh kan, setiap hari kita dengar baca hadis. Kalau tak melalui pakcik, live pakcik pun tak apa, baca sendiri pun tak apa. Baca sendiri hadis, kita dapatkan ni buku kitab-kitab hadis yang telah ditafsir oleh ni lah, pentafsir yang berkelayakan berkelayakan. Untuk ni lah kita baca tiap-tiap hari, nescaya insya-Allah hati kita akan lembut. Ulama kata hati kita akan lembut kan, kita akan jadi strong. Kita akan berani, betul dia cakap. Kita baca kita akan berani, kita akan ni dari segi hukum-hukum kita tak akan ambil lewa kan? Kita akan berani, sebab dia bagi semangat, semacamnya semangat kalau kita tiap-tiap hari baca. Dan satu lagi untuk kita dapat tahu apa amalan-amalan Rasulullah SAW yang juga dikatakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Daripada hadis kita tahu apa yang Nabi SAW buat, apa yang Nabi SAW baca doa, apa yang Nabi SAW tunjuk macam mana layan umat-umat, macam mana bercakap dengan para isteri kan, Nabi SAW pada kanak-kanak, semua kita akan dapat tahu daripada hadis. Di situ kita akan dapat sunnah-sunnah. Apa yang Nabi SAW sabda, lakukan, gerak-geri semua kan, berdoa, apa yang Nabi SAW katakan, semua tu akan jadi sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang kita ni lah, kita sepatutnya kita ni lah, kita apa-apa saja kita kena base sunnah kan. Hatta ulama beritahu sunnah tu adalah hikmah.
kita selalu tanya, macam mana nak settle satu benda? Apa hikmah yang kita perlu guna kan untuk settlekan benda kan? Kita boleh ikut falsafah orang-orang barat kan? Tapi pakcik tengok orang barat pun lebih kurang kebanyakan semua datang daripada Rasulullah SAW. Nabi SAW dah ajar dah kan? Cara berniaga pun macam tu, cara berniaga macam tu. Sekarang orang-orang ni pun dah guna. Contoh pakcik tengok. Baru ni pakcik beli satu alat ni untuk kesihatan kan, untuk isteri pakcik. Beli alat satu ni kan untuk mengukur lah. Dia tak berfungsi lah. tak berfungsi. Ini bisnes lah. Pakcik kata sunnah dengan bisnes. Tak berfungsi lah. Macam mana ni kalau dia hantar? Pakcik beli kat Shopee no. Hantar dia kena bayar kalau katalah macam kita beli-beli tak function kan, bukan tujuan penjual nak tipu ke apa kan. Biasalah kalau kita buat satu mass production dia ada dia punya reject ya? Kalau kita nasib tak baik, bukan nasib lah, kalau Allah tetap dia tak ada nasib dalam dunia ni. Semua benda tu bukan nasib, semua Allah dah tetapkan kan, baik dan buruk semua Allah dah, kita jangan cakap nasib. Ditetapkan memang barang tu NG kan. Dalam banyak-banyak mestilah ada satu yang tak ni kan, bila duduk jalan-jalan terhantuk sana kan. Ada yang defect, orang panggil defect. Tapi ni macam defect kan. Jadi kalau kita nak ikut di segi perniagaan, customer beli dia ada hak tak? Kalau untuk kembalikan balik mesti ada kan. Tapi kalau dia kata dah beli ni dah, kalau jadi apa-apa kan, dah jadi apa-apa aku tak tanggungjawab. Tak boleh macam tu, betul tak kan? Kita dah bayar amount of money kan, kita sanggup bayar mahal, selalu orang cakap sanggup bayar, tapi kita nak barang tu kualiti kan. Tapi katalah dia hantar kan, dia hantar macam Shopee, dia hantar and then tengok barang tu NG. Tak elok kan. Tapi dalam pakcik belajar dalam hukum Islam, ikut sunnah Rasulullah SAW, dia kena bagi 3 hari. 3 hari untuk customer nak decide nak beli atau tak beli. Nampak tak? Nampak kalau itu kita ikut sunnah kan. Tak ada seorang akan teranaya, tak ada seorang akan tertipu, tak ada seorang akan kerugian. Peniaga pun tak rugi kan. Pembeli pun tak rugi, nampak tak? Pergi tak rugi. Jadi nampak tu cantiknya sunnah Rasulullah. Memang sekarang kita tengok Shopee pun dia ada ikut sunnah. Pasal apa pakcik kata ikut sunnah? Dia bagi tempoh 3 hari. Barang sampai dia bagi tempoh 3 hari. 3 hari. Kita check kan, kita check function lah kan. Function kan. Kalau okey baru kita reply okey. Accept. Kira makna barang terima dengan elok kan. Kalau dalam masa 3 hari tu kita check ada defect kita akan feedback balik. Dia akan hold tu bayaran tu. Nampak tak? Situ pun orang-orang bukan Islam dah nampak kecantikan Islam tu kan. Islam. Sebab perniagaan dia tak nak orang pembeli rugi kan. Penjual rugi, pembeli ditipu kan. Nampak tak situ? Cantiknya Islam. Itu Nabi SAW ajar. Itu dalam perniagaan, kita orang yang berniaga macam pakcik, kita kena belajar pula lah. Orang panggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni kalau pakcik belajar, orang lain tak berdosa. Tapi kalau fardu ain, wajib semua orang kena belajar. Wajib semua orang kena belajar. Itu kalau orang yang masih tak tahu apa nak belajar, pakcik-pakcik nak berjinak-jinak dalam Islam, apa yang nak belajar, nak tahu lebih mendalam tentang Islam kan. Kita pastikan kita belajar fardu ain 3 ilmu iaitu fiqh, usuluddin, mengenal Allah SWT, mengenal Rasulullah SAW, dan satu lagi tasawuf. Macam mana kita nak pertingkatkan amalan kita. Kita tak nak buat minimum requirement saja Allah bagi macam-macam kan. Takkan kita nak pulangkan ikut minimum requirement kan. Jadi kita belajar tasawuf tu untuk bagi lebih daripada tu. Kalau kita kerja di kilang, macam pakcik kerja di kilang Sony dulu kan, seorang punya pekerja dia kena
dia kena invest ataupun dia kena kerja untuk 5 orang pekerja. Punya force, punya tenaga. Seorang tu yang pakcik ni dengar, dia punya khidmat tu kena bagi untuk 5 orang. Nampak tu. dia orang faraid habis-habis. Nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana? No, wallahu a'lam bissawab. No. Okey, kita baca hadis. Nanti orang komplain lah. Pak cik bila nak baca hadis? Tak habis. No. Semoga ni lah. Itu pengalaman dan apa yang pak cik belajar. Sebenarnya pak cik belajar pada guru, no. Pada ustaz-ustaz lain. Apa yang pak cik belajar semua base pada ustaz yang mengajar, no. Wallahu a'lam bissawab. Nak tahu lebih lanjut kita kena tanya guru kita sendirilah, nak lebih detail, no. Insya-Allah. Okey, kita mulakan bacaan hadis yang ke-7 tentang fadilat ataupun kelebihan zikir kalimah thayyibah. Hadis yang ke-7. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sentiasalah memperbarui iman kamu." Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Bagaimana kami membaharui iman kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Keterangan dalam satu riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman akan lusuh seperti mana pakaian menjadi lusuh. Oleh itu hendaklah kamu sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperbaharui iman kamu." Maksud iman menjadi lusuh ialah dengan kemaksiatan yang dilakukan, maka kekuatan iman dan nur iman akan pudar. Oleh itu diterangkan dalam sebuah hadis bahawa apabila seseorang hamba melakukan kemaksiatan, maka lahirlah di hatinya satu tanda yang hitam. Sekiranya dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka tanda yang hitam itu lenyaplah. Jika tidak, maka tanda tersebut akan terus kekal. Apabila dia melakukan lagi dosa yang kedua, maka lahirlah tanda yang kedua. Dan demikianlah seterusnya sehingga hati menjadi hitam dan berkarat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Maksudnya sekali-kali tidak. Sebenarnya apa-apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kemudian keadaan hati itu berubah sama sekali sehingga perkataan-perkataan yang benar tidak lagi akan memberi kesan kepada hatinya dan tidak lagi meresap masuk ke dalam hatinya. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa 4 perkara yang akan merosakkan hati manusia. 1. Berbahas dengan orang-orang jahil. 2. Melakukan banyak dosa. 3. Banyak bergaul dengan wanita yang bukan mahram. Dan 4. Sering duduk bersama orang-orang yang mati. Baginda SAW ditanya, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang mati? Jawab baginda SAW, setiap orang kaya yang menjadi sombong kerana hartanya. Itu tadi hadis yang ke-7 mengenai kelebihan kalimah la ilaha illallah. Baginda SAW bersabda, perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah. Ini untuk memperbaharui iman kita. Untuk memperbaharui iman kita, perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Semoga kita dapat amalkanlah la ilaha illallah. Setiap memperbanyakkan la ilaha illallah untuk memperbaharui iman kita. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita dapat amalkan dan kita sampaikan, insya-Allah.